Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Tuan Puteri di Marang dan Haji Muhammad Nawawi di Ibrani, Timbalan Puteri di Marang, pegawai-pegawai PKP dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sedikit tazkirah saya pada pagi ini dalam bertajuk ataupun berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan larangan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi daripada Bukhari dan Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini untuk renungan kita bersama dalam hubungan kita. Begitu juga hubungan kita ibu bapa, sebagai ibu bapa bersama anak-anak, adik-beradik, sahabat andai, kawan sepejabat, jiran tetangga dan masyarakat sekeliling kita. Jadi hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim, bahawasanya Nabi SAW mengatakan bahawa tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi peringatan sebagai peringatan, renungan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pergaulan kita seharian, kita tidak akan terlepas dari melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mengguris atau menghiris hati dan perasaan orang lain, sama ada secara sedar ataupun tidak. Jadi perkara ini terjadi kepada sesiapa saja sebagai manusia yang lemah, kepada sesiapa saja dalam hubungan kita antara ibu bapa dan anak, hubungan antara adik-beradik, sahabat andai, kawan sepejabat, jiran tetangga dan masyarakat. Lazimnya perkara ini berlaku adalah berpunca daripada berlakunya sesuatu pertengkaran atau pergeseran, baik sengaja ataupun kadang-kadang secara kita tidak sengaja, tidak sedari. Sifat sombong kita, ego kita sebagai manusia yang lemah, merasakan dirinya ataupun kita saja yang betul untuk diri saya juga sendiri dan juga rakan-rakan berselisih pendapat tentang hal-hal yang remeh, hal-hal yang kita anggap mudah dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak menghormati dan menghargai perasaan orang lain dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang menyebabkan berlakunya ketidakselesaan ataupun hubungan yang agak renggang sesama kita, sesama masyarakat. Sekiranya perkara ini kita tidak tangani dengan baik, maka akan berlakulah keretakan dan kerosakan hubungan silaturahim, hubungan sesama kita, sesama masyarakat, di mana ianya amat dibenci sekali oleh agama kita, agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Islam amat melarang keras umatnya memutuskan hubungan silaturahim. Rasulullah SAW sendiri telah memberi amaran kepada manusia, kepada umatnya, tentang sifat-sifat yang tercela ini, sifat-sifat yang perlu kita elakkan. Ia sebagaimana sabdanya yang bermaksud, jangan saling membenci, jangan berhasad dengki, jangan membelakangi kepentingan saudara-saudara kamu, dan jangan memutuskan silaturahim, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara antara kita umat manusia, umat Islam sebagai bersaudara.
Tidak halal bagi seseorang Muslim memulakan sedayanya lebih daripada 3 hari. Karena kalau kita tak bertegur siapa, bermasa muka, nah, dalam 3 hari paling lama tu, hari keempat tu kita kena bermohon sama kita. Nah, itulah yang dikehendaki dalam Islam. Lihatlah bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat suatu ketika dahulu. Mereka telah menunjukkan contoh yang terbaik dalam sejarah umat manusia di mana mereka dapat disatukan atas dasar akidah walaupun datang daripada pelbagai suku kaum dan latar belakang yang berbeza. Darah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, begitu hebatnya hubungan silaturahim yang dibina antara mereka. Terutamanya kalau kita lihat sejarah semasa penghijrahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan kalau kita lihat sejarah hubungan golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin. Nah, di mana hubungan Ansar dan Muhajirin ini dapat dibina dengan amat kukuh dan baik sekali. Dan seterusnya perkembangan Islam sendiri dapat diperkembangkan dan dipertingkatkan pada masa itu. Jadi oleh itu, marilah kita menjaga hubungan silaturahim sesama kita dengan baik, elakkan daripada pemusuhan dan persengketaan. Contohilah Rasulullah SAW dan sahabat di dalam menjalinkan hubungan silaturahim bersama mereka. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan menjaga hubungan silaturahim yang mulia ini, insya-Allah. Jadi itu saja saya rasa tazkirah kita untuk pagi ini, untuk peringatan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama. Akhirnya yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu dari diri saya sendiri. Itu saja tazkirah saya pada pagi ini. Sekian.